Bukan moden, masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini hari Isnin 23 Oktober 2023, 231023. Wow. Tarikh yang sangat cantik hari ini, permulaan hari baru, permulaan minggu baru. Jadi saya Syira dan juga Yana mendoakan apa sahaja yang anda rencanakan untuk hari ini, insya-Allah semoga dipermudahkan. Amin, insya-Allah. Terima kasih Syira atas semangat untuk membuka Isnin ni pada 23.10.23 ni kan. Yalah, biasanya orang associatekan ataupun kaitkan hari Isnin ni dengan Monday Blues. Harapnya anda semua yang sedang menonton sekarang ni tidak adalah Monday Blues. Bersemangat untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat, penuh keceriaan dan orang kata semoga dapat melaksanakan apa sahaja yang telah pun direncanakan hari ini dengan baik. Betul tu, insya-Allah. Baik Yana, dalam kita memulakan tugas untuk hari ini, kita jangan lupakan juga saudara-saudara kita di Kedah yang sekarang ini sedang pun berlaku banjir di Kedah, yang mana satu lagi pusat pemindahan sementara dibuka, iaitu di daerah Sik, menempatkan 5 buah keluarga. Untuk pengetahuan Yana juga, PPS dibuka di Surau Kampung Belimbing ini menjadikan keseluruhan PPS yang dibuka adalah 3 dengan 72 orang mangsa setakat ini. Baik kepada anda semua yang mungkin berada di kawasan sekitar, kata orang untuk lebih cakna dengan keadaan semasa dan juga cakna dengan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Betul tu. Dan kalau Syira nak tahu, beberapa minggu yang lalu, tak silap saya 2 minggu yang lalu, saya dan Sugi semasa kami bersiaran, kita ada bawakan topik berkaitan dengan beg kecemasan yang mungkin boleh membantu mereka yang sering kali terlibat dalam banjir ataupun bencana-bencana alam yang lain. Jadi saya kira ingin sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, okey, terutamanya bagi anda yang berada di kawasan berpotensi sering kali menjadi kawasan banjir, okey, untuk sediakan beg kecemasan anda. Okey, dikatakan dalam kalau satu isi rumah tu ada 5 orang, seelok-eloknya kelima-lima orang ini seharusnya ada beg kecemasan masing-masing. Dan dalam beg kecemasan tu adalah peralatan-peralatan dan orang kata basic needs yang diperlukan untuk kita. Ada tidbits, ada ubat, ada torchlight, walkie-talkie kalau berkemampuan untuk adakan, dan banyak lagi lah perkara-perkara ataupun peralatan-peralatan yang diperlukan di dalam beg kecemasan ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Baik, Syira, itu berkaitan dengan banjir yang berlaku di utara tanah air. Dan kita juga sekarang ini sangat cakna tentang keadaan yang sedang berlaku, peperangan di antara Israel dan Palestin, yang mana dilaporkan sehingga ke hari ini pengebuman berterusan Israel meningkat kepada 4,651 angka kematiannya, termasuk 1,873 orang kanak-kanak, manakala 1,023 orang pula adalah wanita semenjak serangan Israel ke atas Gaza 7 Oktober yang lalu. Dan yang angka yang cedera pula telah pun melebihi 14,000. Inilah dia derita kemanusiaan yang berlaku di sana. Mereka kekurangan bukan sahaja perubatan tetapi juga makanan serta minuman. Dan berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin, Media Prima telah pun mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Betul tu. Dan untuk itu, hulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank Muamalat 1401 0008 844715 atau Maybank 5642 7651 0331. Baik, ini sebenarnya antara saluran yang anda boleh berikan sumbangan bantuan kepada saudara kita di Gaza. Dan di sini juga Syira, saya nak mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyeru rakyat Malaysia supaya lebih bersuara kepada mereka yang tidak mempunyai suara di Gaza, di West Bank, di
Palestin secara generalnya. Mereka memerlukan kita untuk bercerita, bercakap, berkongsi tentang apa sahaja masalah yang sedang berlaku di sana pada saat ketika ini, terutamanya apabila Western media, terutamanya apabila Israel sendiri sedang menutupi mata seluruh dunia dengan penipuan mereka. Betul, dan jangan lupa untuk kita dalam kita melalui hari-hari seharian kita juga untuk terus berdoa kepada mereka, untuk mereka, sebab kita tak mampu dari segi ketenteraan, kita dah bantu dari segi social media untuk menyebarkan apa maklumat yang sebetulnya, tapi kita juga boleh berdoa kepada mereka. Kalau kita lihat anak-anak kecil di sana, sedangkan anak kita bunyi guru pun lari, apatah lagi mereka di sana bunyi bom, pandang kiri, pandang kanan, mak ayah tak ada dekat sana. Betul tu. Dan ada satu lagi trik untuk anda sekiranya ingin menyuarakan apa yang sedang berlaku di Palestin pada saat ketika ini, adalah untuk menggunakan hashtag seperti contohnya Visit Israel. Contohnya I love Israel. Walaupun bunyi dia macam geli sebenarnya. Betul, sakit hati dengar. Sebenarnya sakit hati sebenarnya nak menggunakan hashtag sebegini. Tetapi ini sebenarnya antara taktik yang boleh kita lakukan. Betul, ini dia antara yang mendapat kita bantu. Okey, baik, selesai. Pastinya kita sentiasa doakan mereka. Tetapi kita ada tugasan kita untuk hari ini, untuk kita buka sedikit mukadimah wanita hari ini, untuk kita redakan sedikit kata orang ketegangan yang berlaku di sini. Semangat-semangat kami di sini. Mungkin ada dalam kalangan suri-suri ibu-ibu bapa di luar sana yang tengah termenung, tengah me time sekejap, baru lepas memasak, dah pun selesai. Kata orang sidai baju selesai untuk masak dan sebagainya. Terpandang satu sudut rumah. Ada yang tak kena dengan hiasan ni. Kalaulah ada hidupan hijauan di sudut rumah tu, kan kecantik. Ini untuk anda yang merupakan penggemar terrarium. Wartawan kami, Tasha, ada perkongsian menarik tentang terrarium. Jom kita saksikan. Silakan. Kemahiran dalam menghasilkan hiasan dalaman di waktu lapang boleh dijadikan sebagai satu terapi dan hobi. Begitu juga bagi peminat penghasilan terrarium. Selain dapat mengasah bakat terpendam dalam menghias, ianya juga boleh dijadikan sebagai satu hasil pendapatan. Mula beroperasi sejak tahun 2018 lagi, Suzana Zainal Abidin, 52 tahun, dengan menyediakan tempat bagi pelanggan mempelajari tentang cara melakukan terrarium adalah satu kepuasan buat dirinya. Tujuan utama untuk membuat aktiviti terrarium ni sebab saya memang suka gardening, bercucuk tanam, tapi terrarium ni kaedah yang mudah untuk pokok-pokok yang kecil, senang nak jaga kat rumah, dia punya penjagaan pun lebih mudah. Bagi Suzana yang lebih senang dikenali sebagai Jan Zainal, setiap individu yang ingin melakukan aktiviti terrarium tidak memerlukan kemahiran yang tinggi, namun haruslah mempunyai minat dalam menjaga tanaman serta perhiasan dalaman. Belajar yang asas dia dulu, keperluan untuk pokok-pokok tu hidup, seperti matahari, dia kena ada air, yang basics ni dululah, baru buat terrarium. Jadi bila buat terrarium tu, dia punya penjagaan dia macam mana, mana nak letak dekat rumah. Hanya mengambil masa selama 30 minit ke 1 jam bergantung pada saiz balang kaca yang digunakan. Aktiviti ini memerlukan tahap fokus dan minat yang tinggi, sekaligus dapat memupuk lagi kemahiran yang sedia ada. Pelanggan yang datang juga dapat menikmati suasana yang dipenuhi dengan pelbagai tanaman yang menarik dan menyenangkan, sekaligus dapat mendalami aktiviti ini dengan lebih mendalam. Ada juga yang datang tak pernah teringin nak menjaga pokok. Lepas tu dia datang, dia tengok, dia rasa boleh, dia mungkin nak cuba jugalah. Jadi saya rasa bila dia dapat ilham tu, satu kepuasan buat saya sebab kita dapat share ilmu ni dengan orang lain. Sebelum ni dia rasa dia tak ada seni atau bakat untuk buat terrarium atau apa-apa kreatif hobi. Bila dia dah tahu dah asas tu dan dia buat sikit demi sikit, dia pun rasa puas. Mempunyai minat dan keinginan dalam mencuba menghasilkan terrarium, Jan berharap agar lebih ramai lagi yang akan cuba untuk melakukannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai terapi minda pada waktu lapang.
Oi, kemain wartawan kita Tasha dan Lisa seronok buat terrarium dan mungkin itu sedikit sebanyak boleh menjadikan ilham dan inspirasi buat anda yang nak memikirkan apalah di sudut ruang terbaik yang kita nak letak hiasan tu. Okey, baik Yana, selesai 2 bab dekat situ. Dekat hujung sana tu ada rakan kita yang dah pun bersedia dengan lagunya Menyendiri. Silakan Fia Julia. Menyendiri, bersembunyi lagi, ku biar kau pergi. Aku di sini masih sendiri, tanpa kau di sisi. Aku kan berhenti dan coba untuk tidak peduli, ku biar kau pergi. Dulu kau marah, kau kata aku pura-pura lupa. Aku mengada tanpa alasan mau menyapa. Lalu kau tanya dia siapa dan mengapa. Perlukah aku duga persis anak raja. Dan aku pun berkata ini cuma urusan kerja. Tak ada niat mengada, apatah lagi pura-pura lupa. Tapi ternyata itu semua hanya kata-kata. Ku berlalu, ku abaikan dan ku dipersalahkan. Aku di sini masih sendiri, tanpa kau di sisi. Aku kan berhenti dan coba untuk tidak peduli, ku biar kau pergi. Lalu kini kau pun pergi, katamu takkan kembali. Kau biarku sendiri, bagai tiada hati. Kosong tak berpenghuni, gelap tiada mentari. Hilang tak dijumpai, bagaikan mimpi ngeri. Tiba-tiba dia datang kembali lagi, berdiri menghampiri, coba menatapi. Kau kata masih ada hati, namun ku tak ingin lagi. Biarkan aku pergi, tak mahu disakiti. Aku di sini masih sendiri, tanpa kau di sisi. Aku kan berhenti dan coba untuk tidak peduli, ku biar kau pergi. Bersembunyi lagi, ku biar kau pergi. Thank you. Oh, kesian dia menyendiri. Jadi Kami saya dan datang Syira untuk teman di sini. kita datang untuk teman Fia Julia. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tahniah sebab ada single baru, Menyendiri. Okey, mungkin boleh cerita sedikit menyendiri ni. Walaupun kita dah faham dia punya erti apa kan. Tapi mungkin Fia sendiri nak bagi maksud tentang lagu ni. Okay, firstly lagu ni diciptakan oleh Fia sendiri, ya, dan bersama Triplos A. And lagu ni mengisahkan tentang si penyanyi ni. Si penyanyi macam personal. Ya, aku cakap tadi. Okay, dia sebenarnya berdasarkan pengalaman yang sebenar lah yang pernah saya alami. So dalam lirik lagu part rap tu, saya mendescribekan sifat
bekas kekasih. Toksik ke ni? Bekas kekasih yang toksik ke ni? Toksik sikit je. Okey, difahamkan lagu ni ada 2 version, betul? Ini version yang rancak, ada betul. satu lagi? Menyendiri 2.0, dia macam sedih sikit lah. Ingatkan PKP je ada 2.0. Menyendiri ni pun ada. Ya. Lirik dia sama. Lirik sama, cuma arrangement je. Dia macam slow sikit dan sedih sikit. Boleh nyanyi sikit tak versi yang slow tu? Versi ballad dan akustik kita buat sikit sekarang. Dia sama je sebenarnya. Okey. Aku di sini masih sendiri tanpa kau di sisi. Dia slow je. Yang tadi macam dia laju sikit. Syirah, bila suara kita nak sedap macam ni? Suara saya memang takkan dah. Okey, baik. Untuk lagu ni dah 5 bulan, betul? Ya, betul. Setakat ni berpuas hati tak dengan penerimaan peminat di luar sana? Alhamdulillah, kalau untuk first try Fia cuba genre baru, okeylah. Tapi tak adalah negatif. Dia macam kalau nak compare dengan lagu Fia before this, memang dia kurang sikit lah. Okey, sebab mungkin peminat mengenali seorang Fia Julia dengan lagu-lagu balada. Ya, betul. Lagu-lagu yang orang kata menyedihkan, sedih, yang orang kata emosi. Menyentuh perasaan. Tapi ini saya harus beri pujian buat Fia sebab untuk keluar daripada orang kata zona aman, keselesaan kita sebagai Fia sendiri sebagai seorang penyanyi yang nak mencuba kan. Betul ada rap sikit dalam tu awal-awal tadi. Ya, kan? yang tu susah. Berapa lama praktis nak rap tu? Berapa lama praktis untuk rap tu? Sebenarnya kalau ikutkan sebelum Fia masuk industri Malaysia, Fia pernah juga sebenarnya bawa lagu yang genre macam ni. Tapi sejak jadi Fia Julia memang banyak lagu balada. So baru tahun ni Fia belajar balik untuk lama jugalah. Adakah selepas ini akan keluar pula lagu dangdut ke? Aduh. Saya rasa dari season lepas dangdut. Fia bukan ke arah dangdut. Ini je lah genre-nya. Tapi market dangdut ni sebenarnya besar tak lah. Promo dangdut pula. Tapi betul. Okey, perkembangan terkini, ada apa-apa perkembangan terkini ke setakat ni? Okey, kalau mungkin ada yang tak tahulah kan, menyendiri ada 2.0 tadi. So you guys boleh dengarkan di semua jangan lupa digital platform sudah ada. And insya-Allah bulan depan kalau dipermudahkan urusan, kita akan keluarkan single yang terbaru. Balada? Ya, balada. Berkolaborasi dengan orang? Sendirian. Sendiri. Masih menyendiri. Sedikit je. Mungkin kalau diberi peluang untuk berkolaborasi dengan seorang artis tempatan, siapakah orangnya? Aduh, sebenarnya Fia sangat-sangat banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk genre macam ni, Fia teringin sangat dengan Datuk Malik Ibrahim lah. Malik Ibrahim. Kalau yang wanita banyaklah. Satu nama? Aduh, banyak sangat. Misha Omar. Okey. Banyak-banyak. Sebab Misha Omar je kita terus. Okey, baik Fia, all the best. Selamat maju jaya. Tapi sebelum tu kan, Syirah, kita nak tanya juga kepada Fia. Fia single and ready to mingle ataupun sebaliknya? Fia single but not ready. Not ready. Single and not ready to mingle and not available. Panjang. Complicated. Okey, dan itu ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu kriteria untuk mencari jodoh ataupun kriteria jodoh pilihan. Sekejap lagi kita nak tanya dengan Julia jugalah apa agaknya kriteria lelaki idamannya. Dan kepada anda, mungkin anda juga nak berkongsi pengalaman hidup anda waktu sebelum bertemu dengan kekasih hati yang sekarang ini mungkin dah jadi pasangan hidup dan sebagainya. Adakah anda sejenis orang yang memang ada kriteria, listnya begitu panjang sekali, dan berapa banyak dalam list ataupun kriteria yang anda tetapkan untuk mencari pasangan hidup tu, semuanya tik ataupun semuanya tidak tik? Macam mana? Mungkin teruskan kongsi bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey, baik. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Fia okey? Okey. Single seorang okey? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Ni, borang ni. You wajib jawab 5 ciri wanita idaman ni. Serius ni kena bagi bantu tahu you kerjaan. dah yang I tak suka isi borang ni semua. Alah, you letak je lah apa-apa pun. Mana boleh yang suka-suka letak. Nanti you kahwin dengan orang yang you tak suka macam mana? Kan? Fine. You letak je lah yang dia kena ada great sense of humour. Ya. Yeah. Mana ada orang letak ciri-ciri macam tu? Apa pula tak boleh? Boleh lah. Tak boleh. Biasanya orang letak kan macam
tinggi, nak cantik. No. Itu terlalu subjektif. I tak kisah kalau dia tak tinggi ke, tak cantik ke. Yang penting, dia ada great sense of humour. Okey, lagi. Since I dah keluar ni makan dengan you, so what is your third criteria? Third criteria? Well, actually, kriteria yang ketiga ni agak klise sikit. Apa dia? I suka yang manja. Oh, why manja? Why? Apa? Salah ke manja? Takkan nak pilih wrestler? Lah, I tak cakap pun salah. Tapi... never mind lah. Okay, I akan make sure wanita seterusnya ni, I akan cari yang manja. But, why manja? Baik, itu dia. Bila Cupid jatuh cinta, takut juga Yana kita tengah duduk saja pun kita tanya, awak ni menepati kriteria ke? Betul. Saya ni menepati kriteria ke? Saya cukup manja tak? Cukup manja. Takut pula. Tapi dalam kita memilih jodoh, mungkin memang patut kita kata orang listkan apa yang perlu, apa yang tak. Sebab apa yang nak kita nak 24 jam setiap hari hadap muka dia. Dia nak masuk dalam keluarga kita. Dia juga bakal ibu dan juga bapa kita. Sedangkan slipper Jepun kita beli pun, kita nak warna yang cantik, kita nak tengok getah tu licin ke tak, ini pula nak dekatkan hati. Alah, slipper Jepun dia bagi contoh hari ni kan. Okey, baik. Untuk itu, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita di studio. Tadi kita dah bersama dengan Fia. Selamat kembali. Okey, kita nak tanya soalan cepu cemas untuk Fia sekejap lagi. Dan kita juga bersama dengan Kim Hassan. Hai, Assalamualaikum. Hai Kim. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah tanya dah soalan ni kepada Fia tadi. Single? Yes, single. Ready to mingle? Ready to mingle. Okey. Dan kita bersama juga dengan seorang yang dah tak single dah. Dah off market dah. Aduh. Kita bersama dengan Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad selaku pakar motivasi kita. Apa khabar, Dr.? Baik, Sihat, Alhamdulillah. Seronok pula cakap. Itulah nampak doktor punya keseronokan tu. Okey, baik Yana. Kalau boleh saya mulakan terlebih dahulu dengan Fia dan juga Kim. Kedua-dua anda, Fia jawab dulu. Sedang mencari jodoh ke? Susahlah nak cakap. Adalah. Dia tu kan. Mesti adalah. Sebab Fia target sebenarnya 26 ke atas. Okey. Sekarang 24. Ya. Ada 2 tahun lagi. Gitu. Sedang mencari. Sedang mencari. Okey. Ada kriteria yang nak dikongsikan? Jangan malu, jangan segan. Ya ataupun tak je dulu. Ada kriteria ke tak? Okey, sebenarnya ada lah. Mesti ada. Of course lah ada ya. Okey, untuk Kim pula. Macam saya memang tengah single. Tengah mencari tapi masih sesat lagi. Tak jumpa jalan lagi. Tak pakai waste. Tak pakai waste. Sesat lagi tak jumpa. Tapi saya rasa macam saya pun memang macam Julia juga mesti ada target dan juga kena ada kriteria. Kriteria yang saya nak cari memang simple lah. Saya bukan macam orang yang kena list 100 list, tak ada. Saya nak satu je. Apa tu? Satu kepala. Yes. Sekepala. 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 Satu kepala. Cuma bila gombai jadi satu kepala. Okey, maknanya orang kata chemistry tu ada yes, lah. Betul. Itu paling penting lah. Itu kriteria utama. Simple je. Mana tahu ada gadis-gadis yang sedang menonton sekarang ni kan. Okey, baik. Kita dah dengar dah apa yang Kim kongsikan, apa yang Fia kongsikan berkenaan dengan sebenarnya mereka ada kriteria masing-masing. Kejap lagi kita nak korek kriteria Fia. Dia takut nak cakap tu. Tapi kan, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya. Wajarkah untuk seseorang itu dalam mencari pasangan hidup dia, baik lelaki, baik wanita, ada kriteria, dan kalau seseorang itu terlalu meticulous, okey, dia terlalu detail dan terperinci tentang kriteria dia itu, wajar ataupun tidak? Okey, ini soalan-soalan cepu cemas untuk dia orang ni kan. Bila kita bercakap tentang mencari jodoh, mencari pasangan, kita kena faham bahawa kita bukan nak kahwin banyak kali. Okey, kita nak kahwin sekali. Jadi bila kita nak kahwin sekali, yang kita nak sehidup semati. Jadi pastinya kita nak cari orang yang sehati, sejiwa, satu kepala dan sebagainya dengan kita. Jadi kalau tanya saya, wajar tak ada kriteria? Saya kata wajar. Cuma apabila kita letak kriteria itu, kita kena fleksibel. Sebab kadang-kadang kita tak jumpa. Mungkin kita letak 5 kriteria, yang ada hanya 1. Kan? Tapi kalau walaupun ada cuma 1, tetapi kalau sekiranya itu adalah kriteria paling penting, maka why not? Ya, sebab kalau kita tengok dalam agama pun, ya, Nabi SAW pun telah meletakkan ciri-ciri
mesti kalau kita nak cari jodoh. Yang pertama keturunannya kena keturunan yang baik. Kemudian kena ada harta, kena ada rupa dan yang paling penting kena ada agama. Tapi kalau empat-empat tu ada tapi tak satu kepala memang susah hidup kita. Kan sebab tak boleh sehaluan dan sebagainya. Jadi sebab itu kadang-kadang mungkin daripada ciri-ciri yang kita ada tu mungkin kadang-kadang tak ada ciri langsung. Kan kita betul-betul jumpa aku jatuh hati, aku rasa macam ada chemistry, padahal dia tak bercakap lagi. Kan sebab apa? Sebab cinta dari mata turun ke hati. Okey, baik, kita wajar untuk ada kriteria tadi. Macam berasa je apa kriterianya. Sebenarnya Fia pun tak banyak kriteria. Kalau dari segi orang cakap penampilan, fizikal. Fia rasa tu second lah kot. Okey. Yang pertama apa? Pentingkan sifat lah. Nak bagi contoh boleh? Contoh. Boleh kan? Okey, contoh Fia suka kucing. Okey, ni dari pengalaman Fia lah. Fia suka kucing. Baru nak cakap. Kamera tak capture pula tadi. Fia suka kucing. Tapi lelaki yang Fia kenal ni tak suka kucing. Dan Fia rasa kalau Fia dah kahwin, Fia tetap akan bela kucing. Kalau betul pun cinta lah. And then dia suruh Fia tak bela kucing. Ni Fia tak happy. Bagi Fia tak boleh lah. So tak nak kalau dia tak bagi bela kucing, tak nak tak boleh. Rasa tak serasi lah tu. Tak sekepala. Dah nampak. Okey, maknanya untuk Fia, dia punya kriteria utama mestilah pencinta haiwan ataupun kucing. Lebih spesifiknya. Kucing lebih spesifik. Okey, jejaka yang mempunyai banyak kucing di rumah. BM Fia Julia. Okey, baik. Sebelum kita tanya lagi kepada Kim dan juga kepada Dr. Tengku, kita nak baca juga antara komen yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Yang pertama sekali saya nak baca dari Farhan. Okey, silakan. Dia kata, saya terpaksa memilih jodoh kerana saya nak kekal setia dengan dia sehingga kahwin dan akhir hayat. Bukan hanya sekadar berkawan sahaja. Saya tengok jodoh sekarang lebih mahal berbanding jodoh ketika masa saya belajar di zaman sekolah dan kolej dulu. Sehingga nak berkawan pun susah. Saya harap Allah SWT bagi saya jodoh yang kekal setia selamanya dan terima kelebihan dan kelemahan saya. Amin. Amin, insyaAllah. Kita pun doakan yang terbaik. Amin, insyaAllah. Yana, kalau boleh Syirah kongsikan satu lagi dari Halijah Hanif. Penonton setia kita. Hai Pak Halijah, ada yang couple bertahun-tahun kahwin, kononnya sudah memenuhi kriteria tapi sayang jodoh tak panjang, terputus di tengah jalan. Tak tahulah perlu ke tidak kriteria-kriteria tu. Tepuk dada tanya selera. Betul Yana. Okey, Dr. Tengku, kalau boleh saya tanya, kita dah ada list, kita dah ada kriteria satu demi satu. Masa bercinta kita tik, okey bertanggungjawab, kita tik ada duit, kita tik ada kerjaya, kita tik hormat kita tik hormat ibu bapa. Banyak kita tik banyak, kita tik boleh memasak, kita tik boleh basuh baju. Lepas dah kahwin, hilang ingatan. Allahu Akbar. Lupa nak basuh baju macam mana. Lupa pula kita nak semua benda lupa. Semua isteri kena buat. Macam mana kita nak bersedia untuk kata orang terima baik buruk pasangan ni? Dia macam ni lah. Sebenarnya berkahwin ni dia bermula dengan fasa tidak tahu banyak benda dan juga tidak ada apa-apa, maka kita bina perkahwinan itu bersama-sama melalui pelbagai ujian, cabaran, liku, jatuh bangun, membina keluarga. Jadi di situlah datang keseronokannya. Yang pentingnya kita mesti ada sifat tolak ansur yang tinggi, cuba memahami, bantu-membantu dan sebenarnya mencari pasangan ni dia bukan pada saya bukan mencari persamaan. Sebab apa? Nanti bosan. Kalau hari-hari kita tengok orang tu keluar pakai baju merah aja setiap hari kan. Lama-lama bosan. Kita mencari keserasian, saling melengkapi. Ada yang tak ada dekat dia, ada dekat kita. Misalnya kan. Jadi perkara ni yang seronok, maka kita perjalanan sebuah bahtera perkahwinan itu kita melayarinya dengan explore explore pasangan kita. Jadi di situ datang keseronokan dan bergaduh tu sebenarnya bergaduh misalnya bukan sebab tidak serasi. Bergaduh itu sebab mencari titik persefahaman. Jadi bila kita bergaduh tu, lepas tu kita mula faham pasangan kita lebih lagi dan kemudian
Selepas bergaduh lagi sayang. Ini sebenarnya fasa-fasa dalam perkahwinan. Jadi jangan kita nak ketat sangat dengan apa ni kriteria saya, tak ada tak boleh. Kan? Jadi akhirnya sampai ketua tak kahwin-kahwin nanti. Kan? Sebab ada je yang tak kena. Dan kadang-kadang kriteria yang ditunjukkan waktu percintaan tu pun belum tentu betul. Hari ni dia dah reveal. Saya suka lelaki yang bela kucing. Tiba-tiba je lelaki tu suka kucing. Hari ni juga dia cari kucing dia belanya. Padahal dia bukan pencinta kucing pun. Kerana nak pikat. Kan? Itu dia. Bila dah kahwin nanti tengok dia halau kucing semua keluar. Janganlah macam tu. Takutlah kita. Okey, baik. Syirah, sebelum kita ke pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini kan, nak tanya juga Kim. Kalau kita tengok kan, Kim ni adalah seorang yang sangat-sangat menjaga penampilan. Begitulah. Okey, begitulah. Okey, tapi adakah Kim juga seorang yang cerewet? Sebab orang katakan kalau seseorang itu dia terlalu meletakkan banyak kriteria, dia macam ada list-list yang wajib ada pada future husband ataupun wife itu kan. Dia ni seorang yang cerewet. Adakah Kim seorang yang cerewet? Saya macam saya cakap tadi di awal tadi, saya memang jenis yang simple. Dan saya punya kriteria pun tak adalah macam panjang orang jela. Sebab saya semua yang kriteria yang orang cari saya ada. Okey. Contoh, saya pandai masak. Pandai masak. Bela kucing. Lagi. Bela kucing. Banyak cakap pandang sini. Cakap pandang sini. Mengemas, mengemop, semua saya boleh buat. Sempurnalah boleh katakanlah. Tapi saya pula jenis yang macam saya cakap tadi, saya bukan jenis cerewet. Macam rupa ke apa ke tak kisah. Asalkan jenis yang sekepala yang boleh accept. Sekepala tu. Itulah macam sekepala tu. Dia bagi hint tadi kucing. Kena. Dia cakap kat Fia kan yang sekepala. Cik memang ditujukan kepada Fia lah. Fia dah blushing. Cuma saya pun boleh menyanyi juga tau. Nak belanja kan sikit? Nantilah. Nanti. Okey, baik. Banyak yang kita dah dengar daripada Dr. Tengku, Kim dan juga Fia. Dan kita juga nak dengar pendapat orang ramai. Apa sebenarnya kriteria yang wajib ada dalam diri mereka untuk menjadi seorang pasangan? Jom kita tengok. Bagi 3 lah. 1, agama. 2, manners. 3, a very gentleman. Very sweet gentleman. Yeah. Semestinya dia saling menghormati kriteria yang ialah kita saling faham. And kalau boleh dia kelakar kot. Saya suka orang yang ada sense of humor lebih. So tu je lah itu. Tapi sebenarnya jodoh di tangan Tuhan. Doa yang baik-baik je. Bagi saya yang saya cari dia pandai uruskan diri dia sendiri. And then dia caring lah pasal pasangan dia. Bukan pasal pasangan juga, orang sekeliling dia juga dia caring. So dari situ dia boleh jaga diri dia sendiri juga. First, dia seorang yang bertanggungjawab. Yang hormat family kita. Dan yang penting dia dah bersedia untuk menjadi seorang suami. First, setia and faham each other. Itu paling penting. And susah senang bersama lah. Kalau saya bagi 1 je, in general boleh. So, I rasa yang understanding, very supportive towards me and just maybe we love each other, that's all. For me, saya nak someone yang memahami. Especially feeling towards each other. First of all, dia kena bertanggungjawab dan memahami lah. Obviously memahami lah sebab once kita dah memahami dan kita tahu apa yang patut kita lakukan in future and how to kita nak kekalkan relationship tu. Itu dia kriteria-kriteria yang dimahukan oleh rakan-rakan kita di luar sana. Tapi Kayana, dalam kita ada kriteria pemilihan jodoh kita ni, Yana perasan tak? Dulu waktu kita muda-muda, waktu kita sekolah, waktu kita universiti, waktu kita universiti, kita punya kriteria ni berbeza. Semakin kita meningkat dewasa, semakin tu kita makin rasional, makin realistik, kita dah tak lagi hidup di awang-awangan. Dr. Tengku setuju ataupun tidak dengan perubahan fasa umur kita ni? Betul, setuju. Sebab tu bila anak-anak saya ada boyfriend di peringkat sekolah, saya kata jangan bagi semua hati. Sebab apa? You belum jumpa ramai orang lagi. Kan? Kalau you bagi semua hati, you nanti apa-apa yang lain lebih sesuai dengan you. Kan? Jadi oleh sebab itu pada saya, waktu di sekolah, kriteria dia mungkin kita tengok dia pun belum matang, masing-masing belum matang. Kita tak nampak kekuatan sebenar, kehebatan sebenar orang yang kita nak pilih sebagai pasangan itu. Jadi mungkin bila kita dah masuk ke alam pekerjaan, dia mula masuk elemen nakkan seorang yang boleh menanggung keluarga, financially
stable, kan? Benda-benda macam tu mula masuk, elemen macam tu mula masuk. Boleh hormat ibu bapa. Benda tu datang kemudian. Kan sebab waktu sekolah ni cinta monyet. I love you, you love me dah. Monyet je. Dia segala binatang di zoo. Kan. Jadi itu sebabnya ada yang mana daripada persekolahan sampai ke jenjang primary dan sampai sudahnya bahagia. Betul, sebab itu sudah ditentukan sebagai jodoh dia. Kadang-kadang kita pun bila kita ada letak kriteria itu ini, kadang-kadang kalau dah bukan jodoh kita macam mana? Betul. Kan? Dan kalau katakan jodoh kita pula tiba-tiba dengan orang yang kita paling benci. Kan? Sebab kadang-kadang kita benci, tak suka dia, tak suka. Yang itu akhirnya kita kahwin. Betul. Berlaku banyak kali dalam masyarakat kita. Betul. Dan saya pun ada dalam kenalan saya yang sebelum berkahwin tu adalah listnya. Begini, sekian. Tetapi bila dah berkahwin, kita tengok macam lain. List yang dia ada sebelum berkahwin dengan pasangan dia tu. Jadi mungkin apa yang kita boleh ambil dari sini adalah okey untuk ada list, tetapi jangan terlalu rigid. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa orang itu, kita jumpa sesuatu pada diri dia yang tak ada dalam list kita. Sebab apa? Yang kita list itu mengikut persepsi kita. Aku nak orang macam ni. Tapi bila kita bergaul dengan orang, ada satu perkara dekat diri dia, aku suka sangat lah. Tak ada dalam list kita kan. Itu sebabnya. So kita add on. Yeah, add on. Add on kriteria. Okey, Yana. Kalau boleh saya kongsikan. Ini kelakar daripada Maya Muhammad. Katanya kriteria jodoh saya reject saya. Alamak. Tak apa, banyak lagi fish in the ocean. Gitu. Okey, baik. Untuk Fia dan juga Kim, saya nak tanya. Okey, dah ada kriteria masing-masing. Anda berdua bagi kriteria yang cukup simple. Sekepala, peminat kucing. Okey, pencinta kucing. Okey, tetapi sekiranya ada seseorang potensi jodoh-jodoh ni datang mengenali dan menghampiri kalian, sekiranya tidak menepati kriteria utama yang anda berdua cari ni, adakah anda berdua sanggup untuk lower your expectation dan cuba berkompromi di situ? Siapa nak jawab dulu? Okey, saya lah. Okey, silakan. Saya kan macam Uria cakap tadi, kalau macam tak ada kriteria yang macam saya tadi, macam contohnya yang sekepala tak ada, saya rasa benda tu boleh develop. Macam tak pandai masak, kita boleh pandai masak. Betul. Kalau jenis yang tak suka hobi, contohnya menyanyi, tak pandai. Ada orang ni, walaupun tak suka, tapi kalau kita develop day by day, slowly dia akan accept dan juga adapt. So bagi saya boleh accept lah benda tu. Walaupun tak menepati kriteria saya. Kita develop dia. Lagi best. Okey, untuk Fia pula. Risaulah. Comel. Okey, sebenarnya kalau dari pengalaman, Fia pernah bercinta dengan orang yang banyak sangat, bukan banyaklah, dia ada kriteria yang Fia nak tu. Okey. Oh, dia pernah jumpa? Pernah lah. Okey. Apa jadi? Okey. And then cubalah bercinta. Tapi lama-lama rasa sayang tu hilang. Jujurlah yang bilang. So bagi Fia kriteria yang kalau dia ada kriteria yang Fia nak pun, tapi kalau Fia tak ada rasa cinta, tak boleh nak teruskan jugalah. Penting sangatlah bagi Fia benda tu sebenarnya. Okey. Baik, kiranya ni macam guideline kita untuk memilih pasangan. Tapi kan Dr. Tengku, kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Rasa macam cepat je kan discussion kita ni. Tapi di hujung perbincangan ni kan Dr. Tengku, mungkin Dr. boleh kongsikan tentang bagaimana bahaya juga kalau kita tidak ada langsung kriteria yang kita cari dalam pasangan. Sebab nak hidup bersama dengan kita ni, macam yang Syira katakan tadi, bukan sekadar duduk sebumbung dan menjadi ibu dan ayah kepada anak-anak kita. Tetapi segala keputusan yang kita buat dalam rumah tangga itu adalah keputusan bersama. Wavelength pemikiran pun perlu dalam titik yang sama. Betul. Sebab tu dalam kita memilih pasangan, elok kalau katakan jangan frekuensi itu sama sangat. Biarlah kalau yang suami ni jarak sikit bagus, dia lebih matang. Dia lebih matang, lebih mudahlah untuk bersama. Sebab tu dalam Islam saya kata tadi 4 kriteria tu penting sangat. Betul. Kan yang saya kata tadi yang pertama saya kata ada keturunan yang baik. Sebab kita berkahwin bukan untuk suka-suka, nak ada anak, nak bergaul dengan mak ayah, kemudian kena ada harta dia. Sebab apa harta? Kalau susah-susah ada juga tempat bergantungnya. Akan rupa
apa, sedaplah mata memandang. Kan? Takkan hari-hari nak padam lampu, kadang-kadang nak cerah. Kan? Kan? Tapi ini realitinya kan? Realiti. Dan yang paling penting agama. Agamanya bukanlah kita nak cari orang yang belajar sekolah agama, pergi Al-Azhar, mesti tak. Agamanya sekurang-kurangnya dia jaga solat dia, kemudian dia jaga akidah dia, kan? Itu yang penting, dia jaga dari segi apa yang amal makruf dia. Itu yang penting-penting. Dan yang paling penting sekali ya, untuk orang-orang yang muda kita ni. Bila kita dah walaupun dah sayang, walaupun dah suka macam mana, buatlah solat istikharah. Tanyalah Tuhan, sebab hidup kita ni Allah yang tentukan. Tanya Tuhan, bila kita dah solat istikharah, dia sama ada datang dari segi dalam mimpi atau dia datang dari segi gerak hati. Lepas solat istikharah rasa lagi nak cepat lagi kahwin. Betul lah tu. Kan, macam tu. Ini pilihan yang tepat lah. Pilihan yang tepat. Dan insya-Allah bahagia sampai bila-bila. Amin. Amin. InsyaAllah. Okey, baik. Dr. Tengku Kim dan juga Fia Julia. Kalian berdua kami doakan bertemu jodoh yang tepat. Amin. InsyaAllah. Dan juga Dr. Tengku, terima kasih banyak. Ingatkan so kata bertemu jodoh lagi. Okey, baik. Kami harap anda dapat apa kata orang sedikit tips-tips berguna daripada Dr. Tengku. Dan sebentar saja lagi, Yana, kita akan berkongsi dengan anda tentang demo kolej kacang. Nak makan tak? Saya tak pernah cuba. Tak sabar nak cuba sekejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang dijanjikan tadi, kita nak bawakan kepada anda demo cara membuat kolej kacang. Dan bersama dengan kita adalah Puan Hadiatun Muhammad Amin. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okey, nak buat kolej kacang. Ya. Bahan-bahan dia yang saya tengok ni macam tak banyak aja. Ya, bahan dia tak banyak. Kak Tu boleh kongsikan dulu apa antara bahan-bahan yang diperlukan? Bahan dia ni tepung kacang hijau. Baik. Yang telah disangai. Okey, kena sangai dulu. Ya, kena sangai dulu. Baik. Lepas tu ni gula putih dan gula merah. Okey. Dan yang ini gula apa? Ini adalah penyeri dia yang tu. Yang kalau tak ada ni, atas ni. Kalau tak ada tahi minyak ni maknanya tahi minyak. Ya, saya. Dan ini cara buat dia pun renyah juga. Ini yang renyah. Okey, macam mana nak buat tahi minyak ni? Ini santan kita masak. Kita masak, kita kacau dia sampai dia sampai dia pekat. Dan dia jadi macam ni lah. Kalau santan tu santan kotak ke atau santan fresh? Santan kotak dia tak cantik. Cuma santan perah. Ya, santan perah yang original punya. Itulah, kalau bau dia pun memang kuat bau kelapa dia tu kan. Okey, baik, yang ini minyak apa ni? Ni minyak daripada tahi minyak ni. Ya. Okey, dia akan keluarkan minyak yang macam ni lah. Okey, baik. Okey, Kak Tun, mungkin boleh mulakan. Ini mulakan. santan dan gula merah yang telah saya masak. Okey. Okey. Mungkin boleh mulakan? Boleh. Dan tadi kita sempat juga sambil-sambil Kak Tun, kita sempat sembang dengan Kak Tun. Kak Tun kata sebenarnya kolej kacang ni kan, Syira, adalah menu dari Johor. Dan mungkin Kak Tun boleh kongsikan, adakah Kak Tun sebenarnya orang Johor? Tak, saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi mana dapat saya orang resipi ni, Kak Tun? Ni resipi ni saya dapat daripada arwah kakak sepupu saya yang berniaga dululah. Sebelum ni dia berniaga. Okey. Tak kita apa. hadapi ke tak belum. Belum. Ni gula merah yang telah saya masak. Okey. Okey, kalau dari sukatan ni kan, Kak Tun, ini untuk hidangan besar mana ni? Besar satu kolej ni ke? Ya, saya. Oh, baik. Okay. Kita kacau bagi dia rata dulu sebati. Sebab apa, kita tak nak nanti tepung tu berketul-ketul. Yes. Selalunya berapa lama ya kita nak siapkan kolej kacang? Paling lama dalam 20 minit lah. Kalau kita nak cantik lagi, kita bagi lebih setengah jam macam tu lah kan. Baru cantik lah. Dan bagi saya kan, saya memang tak pernah buat kolej kacang ni. Adakah sebenarnya cara pembuatan dia ni renyah, Kak Tun? Pembuatan dia tak renyah sangat, Yana. Sebab apa, kita masukkan leburkan je semua dalam ni. Lepas tu kita masak. Baru kita nyalakan api ya? Maknanya Syira, kita kena masukkan tepung dengan gula merah tadi tu. Lepas tu kita sebelum buka api lepas tu kita kacau-kacau bagi sebati supaya tak berketul. Betul lah. Baru on api. Baru on api. Kita tak nak nanti kalau api dah nyala nanti dia berketul dalam. Itulah tips dia. Ya, saya. Baik. Dan jadi kita kacau agak-agak dia dah pekat sikit, baru kita masukkan santan. Okey, santan ni santan apa yang digunakan? Yang seloknya, yang sedap tu santan original lah. Baik.
Sudahlah. Jadi tapi ni saya pakai santang kotak sebab nak bawa ke sini. Baik, Okey, baik Kak Tun. Kalau kita tengok kuih kacang ni memang kuih tradisional. Ya, saya. Penerimaan ataupun kata orang anak-anak muda ni suka tak makan kuih kacang ni? Anak muda kurang sikit. Kebanyakannya mak-mak lah yang suka kuih kacang ni. Tapi inilah yang orang kata kita bawakan di Wanita Hari ini juga kepada yang sedang menonton sekarang ni tak pernah tengok kuih kacang ni macam mana. Inilah rupanya. Betul. Okey, Kak Tun, saya nak tanya. Okey, kalau santan ni kita tukar, kita guna susu ke apa ke, boleh ke? Ke rasa dia takkan sama? Rasa dia tak sama. Memang takkan jadi. Sedangkan kita pakai santan kotak dengan santan yang asli pun rasa dia berbeza. Ini kan pula guna susu. Ya, saya. Okey, baik. Ini kita nak kacau sampai bila ni? Kita kacau. Kita dia likat sikit kan, kita masukkan santan. Dia ada macam-macam cara lah, tapi kalau saya masukkan sikit-sikit santan. Ada separuh tu dia terus masukkan semua sekali, dia lebur semua sekali, tapi dia punya tekstur kuih tu tak berapa cantik lah. Okey, baik. Itu antara tips dia jugalah ya, masuk sikit-sikit santan tu. Okey, baik. Kepada anda semua, kita nak berhenti berehat seketika sambil menanti kuih kacang yang disediakan oleh Kak Tun kita ni. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini, Wanita Hari ini. Kolej kacang. Siapa nak cuba kolej kacang? Macam mana jual dia? Betul. Okey, baik. Tadi kita sempat juga tanya kepada Kak Tun antara sukatan dia. Ya. Okey, kalau tepung kacang ni 400 gram. Okey, gula merah ni 400 gram juga. Gula putih 100 gram. Lepas tu tak minyak ni secukupnya lah untuk hiasan dekat atas tu. Dan kalau santan pula 500 gram. Dan ini adalah 500 ml. Dan ini adalah sukatan untuk satu kolej ni. Okey, nampak tak saya dah start ni. Tapi lain yang kita buat, lain yang dimakan. Lain yang dimakan. Kejap lagi saya cuba tu pula. Okey, ada Facebook ke Kak Tun untuk dikongsikan? Facebook Kak Hadiatun Muhammad. Hadiatun Muhammad. Seperti yang tertera di kaca televisyen kita sekarang ni, saya nak cuba kolej kacang ni, Kak Tun. Kita cuba ni. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua penonton-penonton kita di luar sana yang sudi berkongsi dengan kami apa sahaja cerita-cerita anda di luar sana. Kekal, kata orang kekal sihat, kekal selamat, dan esok kami akan kembali dengan juga demo masakan, iaitu menu jalanan bersama dengan rakan-rakan kami yang lain. Sedap tak, Yana? Sedap. Cuk Syirah, kalau menu jalanan tu macam apa? Macam kopok leko, goreng pisang, rojak. Sedap kan? Ada sate. Wow. Dan apa antara menu jalanan kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Lepas tu boleh follow juga kami di semua akaun social media kami yang kami ada. Facebook, TikTok, Instagram. Betul. Betul. Followlah kami di ketiga-tiga platform ini. Okey, dan kongsikan pendapat dan cadangan anda bersama dengan kami. Okey, baik, kita berhenti di sini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, jaga diri semua. Safe Palestine. Assalamualaikum, safe semua. Kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur.